Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 ingin membincangkan tentang topik kiamat iklim itu sendiri. Kiamat iklim sering diperkatakan oleh pakar dari dahulu sehingga sekarang. Kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Afiq Danish, Aiman Haikal, Nur Delfina dan Syamini. Seterusnya, yang saya katakan tadi bahawa kiamat iklim sering diperkatakan. Mari kita lihat apa itu kiamat iklim itu sendiri. Kiamat iklim merujuk kepada senario yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kehidupan di bumi. Ianya disebabkan perubahan iklim yang secara drastik. Istilah ini menggambarkan kemungkinan terjadinya bencana alam yang teruk dan kesan yang meluas terhadap persekitaran global sekiranya kita tidak menanganinya. Kita akan lihat pada slide-slide yang akan datang. Kiamat iklim juga boleh ditarifkan sebagai titik di mana perubahan iklim mencapai tahap yang tidak dapat dikawal dan mengakibatkan kesan yang sangat serius dan merosakkan kehidupan bumi. Ia termasuk senario di mana sistem iklim global mengalami gangguan besar yang secara drastik mengubah ekosistem, corak cuaca dan ketersediaan sumber semula. Perubahan iklim terjadi disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri. Nanti kita akan lihat. Oleh itu, kami akan menerangkan dalam sesi ini tentang bagaimana terjadinya kesan dan cara menanganinya. Hai, saya Nur Delfina akan membentangkan tentang faktor-faktor kiamat iklim. Faktor yang pertama ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku apabila komposisi gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida meningkat melebihi tahap normal. Apabila komposisinya meningkat, molekul-molekul gas ini yang bersifat penyimpan haba akan memerangkap haba lalu melambatkan proses pembebasan haba. Kesan rumah hijau global berlaku apabila sinaran inframerah matahari yang memasuki ruang atmosfera bumi tidak terpantau secukupnya secara normal disebabkan kesan rumah hijau. Ini akan menyebabkan pemanasan global secara berperingkat dan kawasan yang mengalami pencemaran teruk akan mengalami kesan itu dengan lebih teruk lagi. Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan lapisan ais di kedua-dua kutub bumi akan mengalami pencairan dan menyebabkan peningkatan aras laut. Kesan yang seterusnya ialah penapisan lapisan ozon. Pada permukaan bumi terdapat satu lapisan gas yang dinamakan sebagai lapisan ozon. Ozon merupakan sebatian yang terdiri daripada 3 atom oksigen setiap molekul yang berwarna biru pucat. Lapisan ozon adalah lapisan yang boleh dijumpai di atmosfera kita. Lapisan ozon ini wujud untuk melindungi bumi daripada sinaran ultralembayung. Ia mampu untuk menyerap radiasi ultra ungu yang bahaya dan menghalang menembusi ke permukaan bumi. Penipisan lapisan ozon merupakan keadaan di mana lapisan ozon mengalami hakisan akibat tindak balas gas CFC, iaitu besar daripada aktiviti manusia dengan molekul oksigen sehingga molekul oksigen tidak terurai. Molekul oksigen terurai mengakibatkan sinar ultra ungu memancar terus ke bumi. Masalah penapisan lapisan ozon pernah mengepakkan seluruh dunia apabila saintis telah menemui lubang ozon pada tahun 1987. Penemuan ini berlaku di kawasan Antartika. Dengan kata lain, penapisan lapisan ozon bermaksud proses di mana lapisan ozon menjadi nipis. Fenomena ini berlaku apabila jumlah molekul ozon di dalam lapisan menjadi sedikit dari hari demi hari. Dampak daripada pengurangan molekul ozon menyebabkan lapisan ozon menjadi semakin nipis. Dan faktor yang terakhir adalah pembalakan haram. Dewasa ini kegiatan pembalakan haram di negara kita semakin serius dan berdosa. Hal ini dapat dibuktikan melalui berita pembalakan haram yang tersiar dalam media seperti surat khabar, radio dan siaran televisyen. Sebenarnya pembalakan haram akan memberikan kesan yang negatif terhadap alam sekitar, khasnya kehidupan manusia sejagat amnya. Pertama sekali, kegiatan yang tidak terkawal ini akan menyebabkan hakisan tanah.
berlaku di lereng-lereng bukit. Hal ini berlaku disebabkan oleh kekurangan akar pokok untuk menyokong tanah-tanah di lereng bukit dan seterusnya akan menyebabkan tanah menjadi longgar. Apabila hujan lebat, tanah-tanah yang longgar akan mula runtuh dan berlakunya hakisan tanah. Selain itu, kegiatan pembakaran haram juga akan menyebabkan pemanasan global yang ketara. Pemanasan global berlaku disebabkan oleh kekurangan pokok. Pokok berfungsi mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida semasa proses fotosintesis. Apabila pokok semakin berkurang, oksigen akan turut berkurang dan karbon dioksida akan berlebihan kerana pertambahan kegiatan manusia. Saya akan menyerahkan kepada pemerintah seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Ahmad Haikan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan-kesan kiamat iklim. Kesan pertama kiamat iklim ialah pertama, suhu global semakin meningkat. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh para saintis, menunjukkan bahawa seluruh purata permukaan bumi telah meningkat sebanyak 1 darjah Celsius sejak abad ke-19 lagi. Peningkatan suhu global ini didorong oleh pelepasan gas karbon dioksida ke udara dan juga aktiviti-aktiviti manusia yang lain. Kesan kedua pula ialah pencairan glasier di Antartika. Berdasarkan kajian dan juga penelitian yang dibuat oleh para saintis, mereka telah mendapati bahawa Antartika telah kehilangan purata ais sebanyak 279 bilion tan setahun di antara tahun 1963 hingga tahun 2011. Kesan ketiga pula ialah penurunan paras sungai secara global. Tiga sungai terbesar di dunia iaitu Sungai Yangtze di China, Takungan Valdesenes di Sepanyol dan juga Sungai Tigris di Iraq telah mengalami penyusutan paras air yang sangat ketara sehingga menampakkan tinggalan-tinggalan purba yang di mana ini telah menggemparkan seluruh dunia dan termasuk juga ahli-ahli arkeologi di seluruh dunia. Baiklah, di sini kita dapat lihat graf statistik suhu permukaan purata global bumi dari tahun 1880 hingga tahun 2020. Berdasarkan graf statistik ini, suhu permukaan purata global bumi mula meningkat pada tahun 1940 dan manakala pada tahun 1980 suhu permukaan purata global bumi dilihat semakin meningkat sehingga ke tahun 2020. Dan berdasarkan rekod statistik ini, tahun 2016 dan juga tahun 2020 telah mencatat rekod purata suhu paling tinggi direkodkan dalam tempoh 40 tahun sejak tahun 1980 lagi. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya Shanimi akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi kiamat iklim. Langkah pertama untuk mengatasi kiamat iklim ialah menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Penguatkuasaan undang-undang perlu dilakukan terhadap sebarang tindakan yang menyumbang kepada pemanasan global. Setiap pihak dari setiap peringkat sama ada pegawai penguatkuasa sehingga menteri yang diamanahkan oleh rakyat hendaklah menjalankan tugas dengan tegas dan kompeten. Mereka tidak boleh bersikap seperti hangat-hangat pihak yang dalam menegakkan undang-undang serta menghukum mereka yang bersalah. Pengubah undang-undang juga perlu melibat akta-akta yang berkaitan secara berkala agar hukuman yang setimpal akan dipindahkan kepada mereka yang bersalah. Sehingga hari ini kita masih boleh melihat aktiviti pembakaran haram yang menyebabkan pemanasan global seperti menebang pokok-pokok di hutan masih berlaku. Tegasnya, isu pemanasan global dapat diatasi sekiranya undang-undang yang dibuat dihormati serta dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat tanpa pengecualian. Seterusnya, langkah kedua bagi mengurangkan kesan pemanasan global adalah dengan menanam pokok dengan lebih banyak. Sejak 2-3 dekad yang lepas, kerakusan manusia menebang pokok dan menjarah bukit-bukit tanpa menunjukkan kesannya pada masa kini. Sebagai manusia, kita perlu sentiasa maju ke hadapan, tetapi pada alam baharu ini, kita perlu sedar dan menitik beratkan pelbagai aspek terutamanya alam sekitar.
berseteru sekiranya sesebuah pembangunan itu berlaku sehingga memerlukan pembanakan dan penghapusan hutan. Langkah alternatif perlu dilaksanakan bagi mengganti sumber alam yang dimusnahkan. Oleh itu, penanaman semula di hutan-hutan yang terlibat kebakaran perlu dijalankan dengan optimum dan berkesan. Bagi penduduk kawasan bandar pula, berbagai alternatif seperti pertanian bandar yang membolehkan anda bercucuk tanam di halaman rumah sendiri. Langkah yang ketiga ialah menjimatkan penggunaan elektrik. Musim COVID-19 ini yang mana kebanyakan pekerjaan, tugasan dan pembelajaran dilaksanakan secara maya di rumah telah menyebabkan frekuensi penggunaan elektrik bulanan telah meningkat berbanding ketika waktu sebelum pandemik. Penggunaan peranti-peranti elektronik seperti televisyen, komputer riba, telefon pintar dan sebagainya yang perlu dicas secara berkala menyebabkan bil elektrik melambung. Oleh itu, kita perlulah menjimatkan penggunaan elektrik seperti menggunakan elektrik pada kadar minimum semasa di rumah dengan mematikan switch barang elektrik dan elektronik yang tidak digunakan. Di samping itu, kita juga boleh menghadkan penggunaan pendingin hawa apabila perlu sahaja kerana pendingin hawa adalah salah satu daripada banyak barang yang menyumbang kepada pengeluaran tenaga yang tinggi. Langkah yang terakhir ialah mengamalkan kitar semula. Amalan kitar semula dapat mengurangkan pemanasan di seluruh dunia. Hal ini kerana pembuangan sampah seperti plastik yang tidak mudah untuk diuraikan menyebabkan sesetengah manusia mengambil pendekatan untuk membakar sampah seperti itu. Pembakaran sampah sarap adalah faktor dalam pembebasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Dengan mengaplikasikan pengasilan sampah dan kitar semula, pembakaran dapat dielakkan. Melalui kitar semula, barangnya seperti kertas, mudah kaca dan plastik dapat menghasilkan daya cipta yang baharu dan menarik selain daripada mengurangkan kadar kenaikan pemanasan global. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya adalah sedutan video. Ais semakin mencair. Gunung berapi kini mula aktif di Antartika dan suhu di Kutub Utara bukan membeku tetapi hanya suam saja. Semua petunjuk itu adalah kesan daripada pemanasan global yang tidak pernah berlaku tetapi semakin mendekatkan negara dunia termasuk Malaysia kepada kiamat iklim. Tindakan seperti kitar semula, kurangkan penggunaan plastik dan karbon serta tambah penanaman pokok antara langkah kecil yang memberi kesan besar kepada soal pemanasan global. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.